Pasal yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dinyatakan Allah kepadanya supaya dia menyampaikan kepada hamba-hambanya segala yang pasti segera terjadi. Kristus menghantarkan malaikatnya untuk memberitahukan perkara-perkara itu kepada hambanya Yohanes. Maka Yohanes pun bersaksi tentang semua yang telah dilihatnya, yaitu firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang membaca kata-kata nubuat ini dan mendengarnya serta mematuhi apa yang tersurat dalamnya, karena masanya sudah dekat. Salam kepada 7 jemaah, daripada Yohanes kepada 7 jemaah di Asia Kecil. Kasih kurnia dan kesejahteraan kepadamu daripada Allah, yaitu Dia yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan yang akan datang, juga dari 7 roh yang di hadapan takhta-Nya, dan daripada Yesus Kristus saksi setia. Dialah yang pertama dibangkitkan daripada kalangan orang mati, dan Dialah Raja kepada sekalian raja dunia. Yesus mengasihi kita, maka Dia membebaskan kita daripada segala dosa kita dengan darah-Nya, serta menjadikan kita suatu kerajaan dan imam bagi Allah dan Bapa-Nya. Baginya lah kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Dia datang dalam awan. Seluruh umat manusia akan melihatnya, termasuk mereka yang telah menikam Dia. Semua suku bangsa di bumi akan berkabung kerana Dia. Ya, tentu sekali. Amin. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Demikian firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada sekarang, yang ada dahulu, dan yang akan datang. Penglihatan di Patmos. Akulah Yohanes, saudara dan temanmu, yang turut serta dalam kesengsaraan, kerajaan, dan ketabahan dalam Yesus. Berada di Pulau Patmos kerana firman Allah dan kesaksian Yesus. Pada hari Tuhan, Roh menguasaiku, lalu aku mendengar suara yang lantang, seperti bunyi sangkakala berkata-kata di belakangku. Suara itu berkata, "Tuliskanlah apa yang kau lihat dan hantarkan kitab itu kepada 7 jemaah: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia." Aku menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang berkata-kata itu. Kulihat 7 kaki pelita daripada emas. Di tengah-tengah kaki pelita itu kelihatan suatu sosok seakan-akan anak manusia, berjubah labu sampai ke kaki dan memakai seutas mending emas yang meliliti dadanya. Rambutnya putih seperti kapas dan matanya menyala-nyala laksana api. Kakinya bersinar umpama gangsa digilap di dalam relau, dan suaranya ibarat deru air terjun yang hebat. Tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang mata 2 yang tajam. Wajahnya bersinar-sinar laksana matahari pada waktu tengah hari. Apabila aku melihatnya, rebalah aku di kakinya, seolah-olah tidak bernyawa lagi. Dia meletakkan tangan kanannya ke atasku lalu berfirman, "Janganlah takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah Dia yang hidup. Aku pernah mati, tetapi lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Aku memegang anak kunci kematian dan alam maut. Oleh itu, tuliskanlah apa yang kau lihat, baik yang ada sekarang maupun yang akan terjadi. Inilah maksud perlambangan 7 bintang yang kau lihat di tangan kananku dan 7 kaki pelita daripada emas itu. 7 bintang itu melambangkan para malaikat jemaah di 7 tempat itu, manakala 7 kaki pelita itu melambangkan jemaah di situ." Pasal yang kedua. Surat kepada jemaah di Efesus. Kepada malaikat jemaah di Efesus tulislah, "Inilah firman daripada Dia yang memegang 7 bintang di tangan kanannya dan yang melangkah di antara 7 kaki pelita daripada emas.
Aku tahu perbuatanmu, jeripayamu dan ketabahanmu. Aku tahu bahwa kamu tidak tahan lagi dengan kejahatan orang durjana. Kamu telah menguji orang yang membuat pengakuan palsu bahwa mereka rasul, padahal mereka bukan. Dan kamu telah mendapati mereka itu pendusta. Kamu tetap tabah dan tetap menderita kerana namaku tanpa berputus asa. Namun demikian, aku mencelahmu kerana satu perkara. Kamu telah meninggalkan kasihmu yang pertama. Sedarilah betapa dalamnya kamu telah terjerumus. Bertaubatlah dan lakukanlah apa yang kamu lakukan mula-mula lagi. Jika tidak, aku akan datang dan mengalihkan kaki pelitamu dari tempatnya. Namun demikian, ada sesuatu yang baik padamu. Kamu benci akan perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Kepada yang menang akan kuizinkan makan buah dari pohon hayat di Taman Firdaus Allah. Surat kepada jemaah di Smyrna. Kepada malaikat jemaah di Smyrna tulislah, inilah firman daripada Dia yang pertama dan yang terakhir, yang telah mati dan hidup semula. Aku tahu akan kesengsaraanmu. Aku tahu kamu miskin, tetapi sebenarnya kamu kaya. Aku tahu akan fitnah yang dilemparkan kepadamu oleh orang yang mengaku diri orang Yahudi, tetapi sebenarnya mereka bukan. Mereka jemaah iblis. Janganlah takut terhadap apa yang akan kamu deritai kelak. Ketahuilah, iblis akan menghumbankan sebilangan daripadamu ke dalam penjara untuk mengujimu. Kamu akan menanggung kesengsaraan selama 10 hari. Setialah sampai mati, maka aku akan menganugerahimu mahkota hidup sebagai ganjaran kemenangan. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Mereka yang menang tidak akan mengalami sengsara kematian yang kedua. Surat kepada jemaah di Pergamus. Kepada malaikat jemaah di Pergamus tulislah, inilah firman daripada Dia yang memiliki sebilah pedang mata dua yang tajam. Aku tahu akan tempat kediamanmu, disitulah iblis bertakhta. Namun demikian, kamu setia berpegang kepada namaku, malah kamu tidak menyangkal imanmu kepadaku ketika Antipas, saksiku yang setia, dibunuh di tempat kediaman iblis. Tetapi aku mencelamu kerana beberapa perkara. Ada di antaramu yang menganut ajaran Biliam. Biliam telah mengajak Balak untuk memujuk umat Israel supaya berdosa dengan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala serta melakukan pencabulan. Secara itu juga ada sebilangan daripadamu yang mengikut ajaran Nikolaus. Bertaubatlah, jika tidak, aku akan datang segera kepadamu dan menyerang mereka dengan pedang yang keluar dari mulutku. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Aku akan memberikan sebahagian manah yang tersembunyi kepada sesiapa yang menang. Juga aku akan memberinya batu putih yang bertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh sesiapa selain penerimanya. Kepada jemaah di Tiatira, kepada malaikat jemaah di Tiatira tulislah, inilah kata-kata daripada anak Allah yang matanya menyala-nyala seperti api dan kakinya laksana gangsa digilap. Aku tahu perbuatanmu, kasihmu, imanmu, pelayananmu, dan ketabahanmu. Aku juga tahu bahwa kamu sekarang lebih banyak berusaha daripada dahulu. Namun demikian, aku mencelamu kerana satu perkara. Kamu membenarkan perempuan bernama Isabel yang mengaku dirinya Nabiya Allah itu mengajar umatku. Dia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku sehingga mereka melakukan pencabulan dan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Aku telah memberinya peluang untuk bertaubat, tetapi dia enggan menghentikan perbuatannya yang cabul.
ketahuilah, aku akan menghukumnya ke atas ranjang dengan sakit telantar, dan mereka yang berzina dengannya akan menanggung kesengsaraan yang dahsyat, melainkan mereka bertaubat daripada perbuatan mereka dengannya. Aku juga akan meragut nyawa anak-anaknya, supaya seluruh jemaat tahu bahwa akulah yang menyelami hati dan pikiran manusia. Aku akan memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan setiap orang. Tetapi sesetengah daripada kamu di Tiatira tidak mengikut ajaran durjana itu. Kamu tidak menuntut ilmu daripada iblis. Aku berkata kepadamu bahwa aku tidak akan menambahkan bebanmu dengan kewajiban baru. Namun demikian, kamu haruslah memelihara apa yang sudah ada padamu hingga saat aku datang nanti. Kepada yang menang dan melakukan kehendakku sampai akhir, akan ku anugerahi kekuasaan ke atas bangsa-bangsa. Dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi kerajaan dan meremukkan mereka seperti tembikar. Seiring dengan kekuasaan yang telah kuterima daripada Bapakku, aku akan menganugerahi mereka bintang fajar. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Pasal yang ketiga. Surat kepada jemaah di Sardis. Kepada malaikat jemaah di Sardis tulislah, inilah kata-kata daripada Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang. Aku tahu perbuatanmu, nama sahaja kamu hidup tetapi sebenarnya mati. Bangunlah dan teguhkanlah apa yang masih ada padamu dan yang hampir mati, kerana kudapati apa yang kamu lakukan belum lagi sempurna di mata Allahku. Ingatlah semula segala yang telah diajarkan kepadamu dan segala yang telah kamu dengar. Patuhilah segalanya dan bertaubatlah. Jika tidak, aku akan datang kepadamu sebagai pencuri. Kamu tidak mungkin tahu saatnya aku datang. Namun demikian, ada sebilangan daripadamu di Sardis yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Mereka akan berjalan bersamaku dengan berpakaian putih, kerana mereka layak mendapat kemuliaan sedemikian. Kepada yang menang akan dapat berpakaian putih seperti itu, dan aku tidak akan memadamkan nama mereka dari kitab hidup. Aku akan mengakui mereka sebagai milikku di hadirat Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Sesiapa yang bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Surat kepada jemaah di Philadelphia. Kepada malaikat jemaah di Philadelphia tulislah, inilah kata-kata daripada Dia yang suci dan sejati dan yang memegang kunci milik Daud. Apabila Dia membuka pintu, tiada siapa yang dapat menutupnya, dan apabila Dia menutupnya, tiada siapa yang dapat membukanya. Aku tahu perbuatanmu. Lihatlah, aku telah membukakan sebuah pintu untukmu, dan tidak siapa yang dapat menutupnya. Dan tiada siapa yang dapat menutupnya. Aku tahu bahwa kamu tidaklah begitu kuat, tetapi kamu taat kepada firman-Ku dan tidak sekali-kali menyangkal namaku. Aku akan membuat mereka daripada jemaah iblis, para pendusta yang bukan Yahudi tetapi mengaku diri orang Yahudi, datang kepadamu dan sujud pada kakimu. Sememangnya mereka akan tahu bahwa aku mengasihimu, oleh sebab kamu taat akan perintahku, supaya tabah menanggung kesengsaraan. Aku akan menyelamatkanmu daripada masa pancaroba yang akan menimpa seluruh dunia sebagai dugaan kepada umat manusia. Aku akan datang segera. Peliharalah apa yang ada padamu dengan sempurna, supaya mahkotamu tidak diragut orang. Aku akan menjadikan dia yang menang seperti tiang di bait suci Allahku, dan dia akan tetap tinggal di situ. Aku akan menulis pada dirinya nama Allah dan kota Allah, yaitu Yerusalem baru yang akan diturunkan Allah dari surga, juga namaku yang baru. Jika kamu bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaah. Surat kepada jemaah di Laodikia. Kepada malaikat jemaah di Laodikia tulislah, inilah pengkabaran daripada Dia yang disebut Amin, saksi yang setia dan benar,
permulaan segala ciptaan Allah. Aku tahu bahwa kamu ini sejuk tidak, panas pun tidak. Betapa baiknya jika kamu mengambil satu daripada dua sikap itu. Tetapi oleh sebab kamu suam-suam sahaja, aku akan meludahkan kamu. Kamu berkata, aku kaya dan cukup segala-galanya, tiada kekurangan apa-apa, tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu sebenarnya dalam keadaan yang serba kekurangan dan amat malang, miskin, telanjang serta buta. Dengan demikian ku nasihati kamu, belilah emas daripadaku, emas tulen supaya kamu kaya. Belilah pakaian putih untuk menutup tubuhmu yang telanjang lagi mengaibkan. Belilah obat untuk matamu supaya dapat melihat. Aku menegur dan menghukum orang yang kukasihi. Oleh itu, amalkanlah sikap bersungguh-sungguh dan bertaubatlah. Dengarlah, aku berada di hadapan pintu sambil mengetuk. Jika seseorang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk ke rumahnya, aku akan makan bersamanya dan dia bersamaku. Aku akan membenarkan mereka yang menang duduk di atas takhtaku, seperti aku yang telah menang kini duduk di sisi Bapakku di atas takhtanya. Jika kamu bertelinga, dengarlah apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Pasal yang keempat, takhta di surga. Selepas itu aku melihat sebuah pintu terbuka di surga. Suara seperti bunyi sangkakala yang pernah ku dengar dahulu berkata kepadaku, marilah naik ke sini, aku akan memperlihatkan apa yang pasti terjadi kemudian kelak. Serta merta Roh menguasaiku, kulihat sebuah takhta di surga dan seorang bersemayam di atasnya. Dia yang bersemayam itu berwajah gilang gemilang seperti batu yapsi dan akik. Takhta itu dikelilingi pelangi yang bersinar laksana zamrud. Di sekeliling takhta itu kelihatan 24 buah takhta lain. Di atasnya duduk 24 tua-tua yang berpakaian putih dan bermahkota emas. Dari takhta itu kulihat kilat memancar dan kudengar guru berbunyi. Di hadapan takhta itu terdapat 7 pelita yang menyala, yaitu 7 roh Allah. Di hadapan takhta itu juga kelihatan sesuatu yang seperti lautan kaca, jernih seperti hablur. Di sekeliling takhta itu terdapat 4 makhluk, satu di setiap sisi. Bahagian depan dan belakang makhluk itu penuh dengan mata. Makhluk yang pertama rupanya seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga mukanya seperti muka manusia, dan yang keempat rupanya seperti burung helang yang terbang. Setiap makhluk itu bersayap 6, di bawah sayapnya pun penuh dengan mata. Siang malam mereka tidak henti-henti menyanyi, suci, suci, sucilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dahulu, yang ada sekarang, dan yang akan datang. Keempat-empat makhluk itu menyanyikan pelbagai nyanyian yang memuliakan, menyanjung, dan menyatakan syukur kepada Dia yang sedang bersemayam di atas takhta, Dia yang hidup selama-lamanya. Sambil itu 24 tua-tua sujud kepada Dia yang bersemayam di atas takhta, menyembah Dia yang hidup selama-lamanya. Mereka mencampakkan mahkota mereka di hadapan takhta itu lalu berkata, ya Tuhan, ya Allah kami, hanya Engkau yang layak menerima kemuliaan, kehormatan, dan kuasa, karena Engkaulah yang mencipta segala-galanya, dan dengan kehendak-Mu segala-galanya wujud dan dicipta. Pasal yang kelima, gulungan naskah dan anak domba. Kemudian aku melihat segulungan naskah di tangan kanan Dia yang bersemayam di atas takhta itu. Gulungan itu bertulis kedua-dua belah dan materai dengan 7 materai. Setelah itu kulihat dan kudengar malaikat yang gagah perkasa bertanya dengan suara lantang, siapakah yang layak memecahkan materai dan membuka gulungan naskah ini? Namun demikian,
tiada seorang pun baik di surga, di bumi, maupun di bawah bumi yang terdaya membuka gulungan naskah itu dan melihat kandungannya. Oleh itu, aku pun menangis teresak-esak kerana tiada seorang pun yang layak membuka dan membaca gulungan naskah atau melihat kandungannya. Kemudian, salah seorang tua-tua itu berkata kepadaku, "Jangan menangis, lihatlah, singa daripada suku Yehuda tunas Daud telah menang. Dia dapat membuka gulungan naskah itu dan memecahkan 7 materai dan membuka gulungan naskah itu." Selepas itu kulihat anak domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh keempat-empat makhluk dan para tua-tua. Anak domba itu yang kelihatan sudah disembelih mempunyai 7 tanduk dan 7 mata, yaitu 7 roh Allah yang telah dihantar ke seluruh dunia. Anak domba itu pergi mengambil gulungan naskah dari tangan kanan dia yang bersemayam di atas takhta. Ketika dia mengambil gulungan kitab itu, 4 makhluk dan 24 orang tua-tua sujud kepada anak domba itu. Masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah batil emas berisi setanggi, yaitu segala doa orang saleh. Mereka menyanyikan lagu baru. Engkau layak mengambil gulungan naskah itu dan membuka materainya, kerana engkau telah dibunuh dan dengan darah kematianmu engkau telah menebus untuk Allah manusia daripada segala suku, bahasa, kaum, dan bangsa. Engkau telah menjadikan mereka suatu kerajaan dan imam-imam Allah untuk menyembah Allah kita dan memerintah di bumi. Aku melihat lagi, aku mendengar suara ribuan dan jutaan malaikat. Mereka berdiri mengelilingi takhta, 4 makhluk dan para tua-tua. Mereka menyanyi dengan suara yang lantang. Anak domba yang telah disembelih layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, kehormatan, kemuliaan, dan puji-pujian. Aku mendengar semua makhluk di surga, di bumi, di bawah bumi, di dalam laut, dan semua yang ada di dalamnya menyanyi. Segala puji, kemuliaan, dan kuasa kepada Dia yang duduk di atas takhta dan kepada anak domba untuk selama-lamanya. Keempat-empat makhluk itu menyahut, "Amin." Para tua-tua itu pun sujud menyembah Allah dan anak domba itu.